Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk tajuk bab 3 ya, matematik. Tingkatan 2 rumus algebra. Alright. So tajuk subnya 3.1.1 membentuk rumus ya. So apa itu kita nak bentuk rumus? Contohlah saya nak tanya rumus luas. Ada satu segi 4 dengan panjang A lebar B. So L kita ringkaskanlah dengan satu ungkapan algebra saja sebab kita nak gunakan rumus algebra. So L sama juga dengan A darab dengan A darab dengan B. Selalu ni kita tak tulis macam ni, rumus algebra. So L sama juga dengan A darab dengan B. Itu dia. Mudah aja. Okey, baik, kita masuk tajuk 3.1.2. Dah buat rumus, kita nak tahu perkara rumus. So apa tu perkara rumus? Dalam contoh rumus yang tadi kita dah terbitkan, L sama juga dengan A darab B. Jadi perkaranya L lah. Ini perkaranya L. Itu saja. Baik, contoh soalan. Ungkapkan X. Ungkapkan X sebagai perkara rumus. Jadi P yang ni dia bagi ni. So dia minta yang ini X ni supaya jadi perkara. Tajuk. Alright. So ingat balik ungkapan algebra kamu dah belajar dulu masa tingkatan 1 dan juga persamaan linear masa tingkatan 1. Ada sama dengan. Jadi biasanya untuk bila bab ini, bab 3 ni, saya akan pindahkan kanan ke kiri, kiri ke kanan. Tujuannya sebab ini nak jadi perkara. Takut nanti bila pindah dia jadi negatif. Rumit sikit. Tak apa. Baik, kita pindah dua-dua ni. Saya tunjuk yang kiri dan yang kanan pindah. Alright. So sama juga dengan dia mesti sebaris. Saya pindahkan ni ke kiri. Pindah je maksudnya dia seimbang, sama lagi. Tukar je tempat. Tak bertukar tanda. Barulah kita belajar yang bertukar tanda. Kita nak pindah negatif 3y. 3y je yang pindah. Yang tak pindah kita tulis balik ke bawah. 2x sama dengan tulis balik P, tulis balik. Yang ni dah pindah. Negatif dah jadi positif 3y. Ingat balik tingkatan 1. Alright. Ini 2x maksudnya 2 kali x. Alright. So kita pindahkan. Bila darab dia jadi bahagilah. So jadi x jawapannya. Terus tulis P tambah 3y bahagi dengan, semuanya bahagi dengan 2. Selesai. Jadi X jadi tajuk. Tengok B pula soalan. M sama juga dengan 2X tambah Y bahagi 3. Nak jadikan X sebagai subjek. Jadi tukar tempat ni. Bila bab 3 ni ingatlah. Bila nak jadikan subjek, nak jadikan tajuk ni, jadi kena pindah tempat. Tukar tempat. So jadi saya tukar tempat 2x tambah y bahagi dengan 3. Sama juga dengan m. Jadi pecahan tak mau. Bila masalah tengok anak murid semua masalah pecahan. Macam mana nak buat? Darab silang aja lah. Ataupun bila jumpa pecahan, semua sekali yang kiri dengan yang kanan mesti kali dengan 3. Jadi bila kali 3, 3 kali 3, 3 bahagi 3 habis. M ni darab 3. Itu sebab saya kata darab silang. Darab silang saja pun boleh ataupun jadikan semuanya darab dengan 3. Jadi yang tinggal 2x tambah y sama juga dengan m. 3m. Jadi ni tengok ni, nak jadikan ni sebagai subjek, y kena pindah lah. So ni positif y. Tulis balik yang tak pindah. Tengok ni, buat dia dalam sebaris. Ini sebaris 3m. Right? Yang ni y, dia akan jadi negatif y. Right. So 2x maksudnya semua kena bagi 2. Semua bagi 2. So yang tinggal x, jawapannya 3m tolak y bahagi dengan 2. Kita bahagi dengan 2. Itulah jawapannya. X dah jadi perkara rumus. Alright, C pula. Tengok C, perhatikan ni punca. Ni punca P. Silap cikgu soalan ni. Betulkan balik. Ini sebenarnya jadi x. Tukar jadikan x. Alright, nak jadikan dia sebagai perkara rumus. Jadi bila nak jadi perkara rumus, tukar tempat dulu. Kita tukar tempat dulu. Punca x sama juga dengan y. Tukar tempat. Jadi ingat balik bila saya tak nak punca, macam mana nak hilangkan? Dulu bab 2 bab 2 tingkatan 2 kita belajar kuasa 2 dan punca kuasa 2. Nak hilangkan punca, kita darabkan dengan kuasa 2. Kiri darab kuasa 2, kanan pun mesti darab dengan kuasa 2. Barulah seimbang. Ingatkan persamaan linear. Dia nak kena seimbang kiri dan kanan. Kalau 2 yang sebelah kiri ni buat benda yang sama,
Yang kanan pun mesti buat benda yang sama. Baru dia seimbang. So jadi ni punca dengan kuasa dia dah berjumpa, hilang. Yang habis tinggal X. So jadi ni tinggal Y kuasa 2. Selesai. X sebagai perkara perkara rumus. Alright, ini Y dengan 2X kuasa 2. Tengok, perhatikan. Kalau yang ini jangan tukar tempat, jangan tukar tempat dia macam tadi. Ini darab silang, kita boleh tengok dia pun darab silang saja. X nanti pindah ke atas, Y pindah ke bawah, 2 tetap duduk situ. Perhatikan, saya tukar tempat. So, X ni pindah naik atas, dia jadi X kuasa 2. Sama dengan dekat situ. 2 tinggal. 2 tetap tinggal. 1 ni tak ada berubah. Dia naik ke atas. Y turun ke bawah. Betul. Berarti betul-betul Jadi yang tinggal X kuasa 2 sama juga dengan 1/2Y. 1/2Y. Tengok balik yang ni. Bila kuasa 2 nak hilangkan kuasa 2, kita puncakan lah. Kiri puncakan, kanan pun puncakan semuanya. So akhir sekali jawapannya X, dah tinggal X saja. Ini akan masuk, dia akan hilang. Akan hilang sama dia. So sama juga dengan sebenarnya kalau punca ni atas pun dapat 1, bawah pun dapat 1. Kenapa saya tulis kat atas? Sebab atas kalau puncakan pun boleh jawapannya 1. Tapi tak ada masalah kamu tulis bentuk ni pun boleh, ataupun akhir sekali jawapan macam ni pun boleh. Alright. Tengok E pula. E bila kata negatif 5Y kuasa 2. Berarti betul-betul ni Y semua dalam ni kuasa 2. Yang ini 9X kuasa 2. Alright, tukar tempat saja supaya nak jadi X sebagai subjek. Perkara rumus. Jadi pergi ke kiri, yang ini pergi ke kanan. Pindah tempatnya, tukar tempat saja. Ini 9X kuasa 2 sama juga dengan negatif 5Y kali dengan negatif 5Y. Alright. Sebab dia kuasa 2, berulang. Jadi ini darab saja, 5 kali 5, 25. Positif, negatif-negatif dia jadi positif. Y kuasa 2. Ini sama juga dengan 9X kuasa 2. 9 darab silang dia turun ke bawah. So X kuasa 2 jawapannya 25Y kuasa 2 per dengan 9. Jadi bila kuasa 2, so semuanya puncakan kuasa 2. Bukan punca kuasa semuanya puncakan kuasa 2. Jadi bila ni dipuncakan, dia jadi habis, tinggal X saja. Perhatikan ini semuanya kena punca kuasa 2. Jadi maksudnya 25 kena puncakan, Y kena puncakan, 9 pun kena puncakan. Kita tulis macam ni. Saya tulis 25 Y 9. Saya darab. Alright. Bila punca, carilah jawapan punca 25. 5 punca Y bahagi dengan 9. 9 bagi puncakan, jawapannya 3. Selesai. Alright, tengok contoh 3 tajuk baru pula, lain pula 3.13. Kita tentukan nilai pemboleh ubah. Contoh dia bagi persamaan linear, ni dengan nilai ungkapan algebra. So cari bila Y, cari Y. Bila X sama juga dengan 1, Z sama juga dengan negatif 1. Jadi maksudnya dia minta Y jadi subjek, perkara subjek, perkara rumus. So Y, tulis balik, saya tulis balik ni ke depan. Terus yang automatik pindah ke depan supaya ni jadi subjek. So, tujuannya tak confuse nak negatif positif. Alright, so tulis balik. So 2Y tolak 3Z sama juga dengan X. Tukar tempat aja, tukar tempat. Jadi tak ada tanda yang berubah. Sekarang tanda berubah. Kita nak ubah 3Z je. Sebab dia tak nak jadi subjek. Dia minta Y jadi subjek. Jadi tinggal. Yang tinggal tulis dulu. Ketika tinggal tulis. Yang tempat kosong nanti biarkan tempat kosong. Tujuan ni nampak. Ni dari negatif. Dia akan pindah ke kanan. Jadi positif 3Z. Alright. So Y sama juga dengan X tambah 3Z. Sebab dia tadi darab. Bila pindah dia jadi bahagi. Masukkan nilai X1 Z negatif 1. Masukkan nilai. So jadi sama juga dengan X ni 1 tambah dengan
3Z, jadi maksudnya 3 kali negatif 1 bahagi dengan 2. Alright. Darab je lah. Dan hasil tambah. So, 1 jadi 1, 3 kali negatif 1 jadi negatif 3 bahagi dengan 2. 1 tolak 3, jawapannya negatif 2 bahagi dengan 2. Terus negatif 2 bagi 2, jawapannya 1. Salah, negatif 1. Alright, itu dia. So, negatif, positif, negatif. Baik B pula. Terus je tulis. Saya tulis ni sebelah kiri. So, 2Y tolak 3Z sama juga dengan X. Dia minta X jadi subjek. Ini nak jadi subjek. Perkara subjek. Perkara rumus subjek dulu bahasa Inggeris masa saya ajar lama dulu. Alright, so 2Y. Jadi 2Y pindah. 2Y pindah, negatif 3Z sama juga dengan X tolak 2Y. Okay. Pada positif, ini sebenarnya positif. Dia pindah, dia jadi negatif. Perhatikan ni negatif 3. So semua bagi negatif 3. Darab silang saja. Z X tolak 2Y. Negatif 3 dia turun bawah jadi per. So, dia bagi nilai X 2, Y negatif 2. Masukkan nilai. X letak 2. 2 kali negatif 2. Kenapa ni? Ni Y negatif 2. So masukkan. Bahagikan dengan negatif 3. Ingat kurungan selesaikan dulu hasil darab. 2 tolak sukan tambah. Negatif kali negatif positif 4 per negatif 3. Akhir sekali tak makna setelah bawah. 4 tambah 2 6 per negatif 3. Tak boleh selesai macam ni. Ini kena biarkan, pemudahkan lagi. 6 bahagi 3, jawapannya negatif 2. Okey. Baik, tengok contoh 5 pula. Dia bagi soalan M sama juga dengan 1/9 P tolak Q. Ini P tolak Q kuasa 2. So, dia minta Q jadi subjek. Dia mintakan cakap tapi dia minta Q jadi subjek. Alright. So kita kena ubah Y ni supaya Q jadi subjek. So tengok susun balik. Saya susun balik. Ini pindah terus pindah ke hadapan. 1/9 dalam kurungan P tolak Q kuasa 2. Ini M. Kau tempat tukar tempat. Jadi tanda tak ada berubah. Perhatikan ni 9 9. So darab dengan 9 ataupun darab silang terus. Bila darab 9 bagi 9 habis. So tinggal P tolak Q kuasa 2. M ni tadi kali 9 9M. Sebab darab dengan 9. Semuanya darab dengan 9. Ni darab 9, ni darab 9. Alright. Kuasa 2 ni kuasa 2. Jadi masa nak hilangkan kuasa 2, puncakan puncakan kiri, puncakan kanan, dua-dua dapat punca. Jadi dia dah hilang lah. Yang tinggal yang dalam ni je. Jadi kita tulis P tolak Q sama juga dengan punca kuasa 2 9M. Alright. Jadi nak Q dia minta Q sebagai subjek sebagai subjek. So negatif Q sama juga dengan punca kuasa 9M bahagikan dengan P. Silap bagi P pula. Sebab tadi ni tambah ni tambah P, dia pindah ni jadi tolak P. Alright. Biar dulu negatif ni patutnya kena pindah jugalah. Bila negatif semua darab dengan negatif. Bila semua darab negatif darab negatif, dia jadi Q positif. Ini negatif darab positif jadi negatif punca kuasa 9M. Negatif darab negatif jadi positif P. Alright, itu dia persamaan dia. So dia minta P bila P 1 M2 P negatif 1 M2, masukkan je nilai. Tulis balik. So Q sama juga dengan negatif punca kuasa 9. M tadi dia dah bagi dah.
masukkan nilai. So M2. Alright. Tambahkan dengan negatif P. Negatif P pula. Silap cikgu. Ni P sama dengan negatif 1. Ini P negatif 1. Masuk saja nilai. Jadi darab. Alright. So negatif kali puan negatif punca kuasa 9 kali 2 18 tolak 1. Alright. So tekan je kalkulator. 18 ni bukan nilai nombor apa? Nombor punca kuasa 2 yang sempurna. Ini bukan kuasa 2 sempurna. Jadi 18 puncakan punca kuasa 18. Dia dapat sama juga dengan negatif. Negatif tak masuk dalam 18. Negatif dia berada di luar. So negatif 4.24. Ambil 2 titik perpuluhan je. Tolak 1. Jadi tolak 4.24 tolak 1. Jadi jawapannya negatif 5.24. Itu saja. Jadi nanti kamu cuba. Jom cuba buat latihan dalam buku tulis. Jom cuba ni dalam buku teks. Muka surat 39. Muka 39. Muka 49. Jom cuba 3.1. Muka 49. Buatlah semua ni penyelesaian masalah. Dan juga ni muka surat 50. Sampai ke 4. Nombor 3 dan nombor 4 menyelesaikan masalah. Okey. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.